Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin sayyidul lahimul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil 'ilmi wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal haytanu fi jawfil ma. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Wa innal 'ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama warithul ilma faman akhazahu akhaza bihazzin wafirin. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibn Majah, Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Kata Nabi SAW, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan membukakan jalan baginya menuju syurga Allah. Dan para malaikat Allah menghamparkan sayapnya terhadap penuntut-penuntut ilmu kerana redha terhadap perbuatannya. Orang-orang alim akan dipohonkan baginya maghfirah atau keampunan oleh makhluk di langit, makhluk di bumi, dan ikan di dalam air. Keutamaan orang alim daripada orang abid adalah seperti keutamaan bulan purnama daripada bintang-bintang yang lain. Ulama adalah pewaris para anbiya. Para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka sesiapa yang merebut atau mempelajari ilmu, berarti ia merebut bahagian dan keuntungan yang besar sekali. Kata Nabi SAW. Yang saya hormati lagi saya kasihi pengerusi serta ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, para pimpinan masyarakat, muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jamaah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barakah ini, kita dipertemukan pada malam ini di dalam suatu majlis yang dipanggil majlis ilmu. Sebab itu, sebagaimana kelebihan yang disebut oleh Nabi SAW tadi, hanya orang-orang yang dikurniakan Allah hidayah petunjuk yang melihat perkara itu. Orang-orang yang tidak dikurniakan hidayah petunjuk, waktu-waktu sebegini boleh jadi mereka sibuk dengan perkara-perkara dunia ataupun sibuk melakukan amalan-amalan yang tidak berkait dengan akhirat. Maka sebab itu Nabi SAW memberi suatu gambaran yang begitu besar dan juga faedah yang begitu besar kepada orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Sebelum kita bincang hadis tadi, kita tengok satu lagi hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a." Sesiapa yang keluar daripada rumahnya kerana nak menuntut ilmu, ia berada pada jalan Allah, dapat pahala, duduk pada jalan Allah sampai dia kembali. Sampai dia kembali. Maknanya kalau nak bagi lama dapat pahala, kuliah malam ni kita bantai sampai pukul 5 pagi baru tu dapat pahala banyak. Jadi sebab itulah ulama-ulama silam, mereka ni duduk di dalam kuliah-kuliah ilmu, menekuninya sampai begitu lama sekali. Sebab apa? Sebab pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada orang-orang yang datang duduk majlis ilmu ini, yang disebut oleh para alim ulama, termasuk di dalam yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah di dalam kitab Majmu'. Apa yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah, menuntut ilmu ini, ataupun dia kata seafdal ibadah selepas daripada ibadah wajib adalah ibadah yang dipanggil zikrullah. Seafdal ibadah selepas daripada ibadah wajib adalah zikrullah. Dan setinggi-tinggi darjat zikrullah, kata Imam Ibn Taymiyah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa, katanya setinggi-tinggi zikrullah adalah duduk di dalam majlis ilmu. Maka sebab itu duduk setengah jam di dalam majlis ilmu lebih besar pahalanya, kan? Berbanding kalau kita berzikir, kemudian akhirnya banyak hari ni geng-geng hak zikir-zikir jadi sesat habis banyak, kan?
Banyak. Siapa-siapa ayah pin dulu berzikir ayah pin kan. Malam-malam tak ada, naik ke langit kan. Kemudian siang ada, balik duduk di besut. Orang tanya ngapu ada, kat langit tak ada jual rokok kata dia kan. Jadi kat besut saja ada jual rokok, jadi turun tak jumpa jual rokok kat atas kan. Jadi dia bermula dengan zikir. Apakah zikir ni tak baik? Zikir ni baik kan? Allah sebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Orang yang zikir pada Allah tenang jiwanya kan? Tapi kalau zikir tak kena cara, akhir sekali jadi sesat, lagi menyesatkan. Lagi menyesatkan. Banyak hari ni ajaran-ajaran kita tak anti dengan geng zikir, silalah berzikir. Tapi kalau tak ada ilmu, saya jumpa baru ni dia gombak sampai akhirnya dia kata kita tak payah semayang. Tak payah semayang. Sebab apa dia kata? Zikir sudah terlalu banyak. Kemudian baru ni saya pergi di Perlis dulu, di Perlis. Dia berzikir satu hari ratus ribu. Kemudian orang dah sebut nama dia ni hebat. Orang dah panggil Pak Mat kan. Pak Mat mata air kan. Kalau sana dia panggil mata ayak kan, mata ayak kan. Kemudian kalau kita sini air lah, mata air. Kita pergi ziarah dia, soalan pertama tanya jam lah. Soalan pertama, tak nampak Pak Mat pergi semayang Jumaat. Dia kata Pak Mat tak pergi semayang Jumaat 45 tahun dah tak pergi kan. Tapi berzikir ratus ribu. Kita tanya mengapa? Sebab hati Pak Mat telah menjadi begitu bersih kerana berzikir ratus ribu. Kalau Pak Mat pergi semayang Jumaat bercampur dengan orang kampung yang hati kotor, maka hati Pak Mat kotor balik. Dia dipanggil Pak Mat tunggal langgang, dia panggil kan. Jadi sebab tu akhirnya Pak Mat terbalik terus kan. Jadi sebab tu kita tak anti geng-geng zikir apa, kita tak anti kan. Tetapi jangan sampai kita tak ada ilmu, tak boleh nak beza mana yang betul, mana yang salah. Jadi sebab itu kata Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ia berada pada jalan Allah sampai balik rumah nanti. Begitulah pahala besarnya pahala. Jadi sebab itu kita ada ruang saja. Saya tengok jadual kuliah di surau Amazing ni banyak kan, hampir tiap-tiap malam ada. Maka marilah kita memenuhkan ruang-ruang yang ada agar kita jadi orang yang berilmu, mudah-mudahan beramal dengan apa yang disebut mengikut ajaran Islam yang sebenar. Hadis yang kita bacakan awal tadi, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan membukakan jalan baginya menuju syurga. Maknanya kalau kita terbalik daripada apa yang Nabi sebut, orang yang tak datang ilmu ni mudah untuk menempuh neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Jadi budaya ataupun menjadi golongan yang jahil pada Islam. Tak kenal Islam, mana yang betul, mana yang salah. Mana betul, mana salah, menjadi bengong habis hari ni kan. Dalam bab semayang pun pening, dalam bab agama pening, dalam bab akidah sungsang, tak tahu mana satu betul, mana salah. Sebab apa? Sebab tak ngaji agama kan? Tak ngaji agama. Ulama-ulama pakat kita anti betul kan? Alim-alim ulama, orang mengajar kitab, kita tak berapa suka. Kita suka kepada majlis-majlis hiburan, suka kepada majlis-majlis yang lara. Jadi kata Nabi SAW, sesiapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah bukakan jalan baginya menuju syurga. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Para malaikat menghamparkan sayapnya. Malaikat ni dia ada sayap kan? Macam Jibril alaihissalam disebut di dalam kitab-kitab hadis ada 600 sayap kan? Kalau dia lalu depan Amazing ni, kita nampak memang mampus terus kan? 600 sayap kan? Jumpa burung besar sikit pun rasa pening lah kan? Kita jumpa burung unta besar pada kita lagi, burung unta kan? Besar bapak tengok telur dia kan? Tengok telur dia. Saya pergi ke Turki, orang dah letak hiasan pada lampu-lampu ni. Seluruh masjid di Turki ni ada burung. Dia panggil apa kejadahnya? Itulah yang orang putih panggil apa? Ostrich apa guna kan? Telur dia tu dia letak pada lampu-lampu macam ni kan. Lampu macam ni tak ada telur ayam pun tak ada kan.
Jadi dia letak telur tu, kita tanya pelik apa benda peranan telur tu. Rupa dia kata telur burung unta ni kalau letak situ menyebabkan labah-labah tak datang. Labah-labah tak datang. Jadi rumah-rumah siapa yang banyak labah-labah tu, eloklah pelihara burung unta terus. Jadi ataupun ternak unta lagi bagus, labah-labah tak datang terus. Maknanya dia letakkan mana dia kata menjaga bangunan tu. Menjaga bangunan. Jadi kita tengok benda-benda yang pelik macam tu, kepak besar sikit pun bening lah. Kalau lah malaikat Jibril turun dengan 600 sayapnya, saya rasa pensan terus. Bukan pensan, ICU 3 hari mati terus. Jadi sebab itulah Jibril alaihissalam ini yang disebut oleh Nabi SAW besar tak besarnya sifat Jibril ni, macam seorang lelaki dewasa memegang sebiji telur ayam. Macam itulah gambaran Jibril memegang bumi. Jibril ni pegang bumi macam lelaki dewasa pegang telur ayam sebiji. Begitulah besarnya bumi ni, tuan-tuan, berjalan tak habis lagi kan. Tuan-tuan tak berjalan tak habis lagi. Saya kalau tanya mana ni ada biasa orang pergi Hong Kong lah, Hong Kong tak pernah lagi kan. Jepun tak pernah, jalan Jepun pun lah kan. Jepun tak pernah lagi. Maka sebab tu kita banyak lagi tempat tak pergi banyak tempat tak pergi. Ada orang Pulau Ketam tak pernah pergi. Tuan-tuan dalam depan saya ni biasa pergi Pulau Ketam tak kan? Pulau Indah pun tak pergi. Jangan kata Pulau Ketam, Pulau Indah. Kita tak tanya Pulau Maldives lagi tak pergi lah kan. Tak tanya lagi Korea yang tengah nak berlawan dengan Malaysia ni kan. Sehari dua ni pening kita buat sembahyang hajat tadi, rakyat Malaysia ada tersangkut di Korea Utara. Kita kalau nak perang dengan Korea Utara ni tak padan tuan-tuan. Tak padan. Dia punya peluru berpandu punya banyak, kita tak ada apa kan. Kalau dia kata dia buat acah, dia kata lempar 2 biji, sebiji lempar Amazing, kemudian sebiji lagi lempar Kuala Lumpur. Aku memang balik kampung terus kan. Betul tak? Memang balik kampung Amazing dekat yang Jalan Yadi tu. Mati kita kan. Jadi sebab tu dia perlu pandu banyak kan. Jadi cuma kita doakan mudah-mudahan jangan dia buat hal. Orang jenis orang kafir macam tu, kalau dia nak sembelih orang mudah saja kan. Jadi sebab itu kena ada toleransi lah, toleransi. Kalau nak perang tak badan kita kan. Nak minta bantuan siapa? Nak minta bantuan siapa kan? Jadi sebab itulah kita kena bina kekuatan kita sendiri. Maka sebab itulah hari ni Islam ni mengajak kita agar membina bukan sekadar ilmu-ilmu agama, membina ilmu-ilmu teknologi agar kita jadi kuat kan? Macam Turki ni dulu negara tak kuat, tapi sekarang ni ditakuti dan digeruni oleh mereka. Dari sudut ekonomi yang digeruni, satu-satunya pemimpin Islam dalam dunia yang pergi berjumpa rakyat Rohingya adalah Perdana Menteri Turki kan? Perdana Menteri lain tak berani kan? Tak berani. Berani dia isu Palestin yang memberi cabaran kepada Israel, jangan kacau lagi aku tembak Turki ya. Arab Saudi diam ya. Arab Saudi dia diam saja, dia boleh berjalan ni, baru ni mari Malaysia kan. Baru ni mari Malaysia kan. Ada dia singgah, dia Amazing tak? Tak datang kan. Tuan-tuan tak jemput dia, cuba jemput mari surah ni, insya-Allah dia datang kan. Jadi kemudian pergi Indonesia, lepas Indonesia pergi Jepun. Orang kaya kan bawa 1,500 orang escort dia. 1,500 orang escort dia kan. Jadi hebatlah. Kereta pun pakai kereta dia, tak nak pakai kereta wajar ni, kereta Proton Saga kan. Bawa kereta daripada Arab Saudi ni. Jadi jenuh berangkut ni. Sekali datang berbilion ringgit habis. 1,500 orang kan. Tapi negara-negara yang tertindas hari ni kadang-kadang ada buat tak kisah je kan. Jadi sebab tu kita kata kena bangunkan teknologi sebagaimana akhirnya digeruni oleh masyarakat ataupun negara-negara yang kafir ini. Sebab itulah kata Nabi SAW, malaikat wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat ni menghamparkan sayap dia sampai ke langit sana. Sebab itulah bila kita datang kuliah-kuliah ilmu macam ni, dia memberi ketenangan jiwa. Bagi ketenangan jiwa. Tuan-tuan serabut perut datang kuliah ilmu. Tapi orang tak berapa minat datang. Orang tak berapa minat. Selalu kalau kuliah-kuliah sini berapa ramai? Selalu kan? Ramai macam ni ke? Kan? Ataupun lalu 20 orang saja kan? Ataupun 4 orang saja kan? Ni ada satu Felda jemput saya ceramah ni. Jemput saya ceramah. Saya kata tak ada tarikh lagi, tak berjumpa tarikh lagi. 3 bulan dah minta tak berjumpa kan? Dekat-dekat belah-belah Felda Gedangsa sana kan? Gedangsa naik atas sikit lagi dia kata.
Kemudian saya tanya, selalu ramai ke sana? Dia kata, ustaz jangan terkejut, paling ramai ceramah 7 orang. Paling ramai ceramah 7 orang. Itu pun sembelih kambing tu dia kata kan. Dah kira dengan kambing 8. Tapi selalunya 7 orang. Saya kata parah macam tu kan. Parah macam tu. Jadi sebab itu tempat-tempat kita nak cam, tempat ni baik, tempat ni bagus. Kuliah-kuliah agama ni dia ramai orang kan? Kemudian semayang jemaah ni ramai orang. Kemudian tu tempat yang baik lah. Imam Syafi'i bagi, kalau kamu datang maghrib tengok 2 tempat sama ramai, kamu datang subuh. Kalau subuh sama ramai juga, ataupun mana yang ramai subuh, itulah tempat yang berkat. Maka kerana budaya orang suka pada mengaji ilmu, maka sebab tu orang mengaji ilmu ini akan diteduhi oleh para malaikat yang menghamparkan sayapnya, kerana dia redha terhadap perbuatan mereka. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Kemudiannya orang-orang alim akan diminta ampun oleh malaikat, ataupun diminta dipuhun baginya maghfirah dan keampunan oleh makhluk di langit dan juga makhluk di bumi. Makhluk di langit ni kita tak pernah naik ke langit, berapa ramai tu? Orang yang jadi orang alim, orang yang mengaji ilmu jadi alim, hebat tuan-tuan. Didoakan oleh para malaikat di langit setiap ketika. Sebab itulah orang yang faham akan hadis Nabi SAW, dia mari dulu dia jahil. Apakah tuan-tuan nak jadi alim sampai boleh ceramah? Apakah nak jadi alim sampai boleh jadi macam memberi fatwa? Saya tengok hari ni orang duk sebut. Di Malaysia ni satu tokoh orang alim lagi, kan, selain daripada yang ada. Sekarang ni adalah mufti wilayah persekutuan. Dr. Zulkifli Al-Bakri, orang alim. Kata adik dia kata dia masa dia mengaji di Madinah dulu, habis mengaji, waktu kuliah habis tengah hari, tak balik rumah sewa ni. Duduk di masjid ini daripada tengah hari sampai tengah malam, sampai masjid tutup. Bertalaki. Punya banyak puluhan guru, sampai habis kitab demi kitab kan? Saya rajin pergi Madinah ni, 2 bulan sekali pergi Madinah. Tapi kita pergi cari mana kedai kambing paling sedap saja kan? Tak kita laki kan? Jadi sebab itu dia alim kan? Kalau kita tengok dia sebut cerita pasal hadis Nabi, sebut pasal sejarah-sejarah Nabi, orang alim yang boleh memberi fatwa. Jadi orang alim ni akan dipohon baginya maghfirah atau keampunan oleh makhluk di langit. Jadi kalau kita mari mengaji, kemudian dulu kita tak tahu, sekarang tahu. Dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai. Dulu tak sembahyang, sekarang sembahyang. Dulu tak kenal agama, sekarang kenal agama. Dulu tak tahu mana yang betul, mana yang salah, mana jalan Islam, mana jalan syaitan. Sekarang ini kita dah tahu. Kita jadi orang alim, mudah-mudahan didoakan oleh para malaikat Allah, makhluk-makhluk di langit, makhluk di bumi, dan termasuk ikan-ikan di air, iaitu mendoakan wal haitanu fi jawfil ma, iaitu ikan di air pun tolong doa orang alim. Hari ni tak sifat kita orang alim, kita tak berapa percaya kan? Kalau saya ambil buat ujian hari ni ya? Tuan-tuan buat keluar kertas lain, tuan-tuan tulis atas kertas tu orang-orang alim, ulama-ulama dalam dunia di Malaysia yang tuan-tuan kenal. Agak-agak berapa puluh orang dapat? Agak-agaknya, lu fikirlah sendiri kan? Agak-agak berapa dapat? 2,000 orang? Agak-agak ada 2,000 orang. Kadang-kadang masuk nombor 3 tak ingat. Yang pertama Dr. Yusuf Qaradawi dia ingat. Yang kedua tak ingat dah, Yusuf Aslam dah kan. Tak ingat dah kan, sebab dia tengok gerak khas banyak kan. Tak ingat dah kan. Jadi tapi kalau ambil sehelai kertas lagi, saya suruh tulis artis dan juga pelakon, penyanyi yang kita kenal. Agak-agak berapa rim kertas habis. Semua kenal betul artis ni. Sampai tahu artis ni suka makan apa, bila bercerai, bila kahwin balik, bila bercerai, artis beranak bila kan. Semua tahu. Tapi ulama tak kenal. Ini sebab apa? Sebab kita kurang ngaji. Maka sebab itulah untung orang-orang yang kenal duduk dengan alim-alim ulama, dia menjadi orang yang sangat berkat hidupnya. Kemudian kata Nabi SAW lagi, wa innal fadlal alima 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sairil kawakib.
keutamaan orang alim daripada orang abid adalah seperti keutamaan bulan purnama daripada bintang-bintang yang lain. Jadi kita tengok kat luar tu nampak malam 14 nampak bulan purnama. Kemudian tengok bintang-bintang, kita akan melihat bagaimana bulan purnama ni indah dia menutupi segala bintang yang cantik lain dah. Itu dipanggil keindahan para alim-alim ulama ni. Bila kita duduk dengan mereka, kita mengaji dengan mereka, menatap wajah mereka, sudah dapat pahala. Ya? Macam kata para alim ulama, antara benda dapat pahala, tengok Quran dapat pahala. Tengok Quran, ya? Baca tak juga dah. Balik tengok, malaikat kata menyampah aku kena. Sebab apa? Pahala, kata malaikat, pahala tengok saja kan. Baca tak dapat pahala. Tengok mak bapak dapat pahala tak? Dapat pahala. Tengok mak bapak kan. Balik tengok mak bapak kita tidur dapat pahala. Try balik lepas ni, mana ada mak bapak kat Amazing ni, try tengok. Balik tengok mak kita kata, "Ngapa mat? Buang terbaik nak mampu semua kan." Sebab awak tak pernah buat macam ni kan. Macam kawan saya, orang Kelantan ni. Kalau orang Kelantan, saya asal Pasir Mas. Orang Kelantan ni, dia dulu dia jarang didik anak-anak ni bersalam dengan mak, peluk mak. Orang Kelantan jangan didik. Kecuali Kelantan yang moden-moden lah. Kelantan dulu-dulu, zaman-zaman orang beranak tahun 60 lebih, 70 lebih ni jarang kan. Kita tak dididik cium mak, peluk mak kan. Kalau orang Kuala Lumpur dia biasa macam tu kan. Ada sekali tu anak dia ni mai mengaji Kuala Lumpur. Balik bila dalam mengaji tu orang sebut pasal buat kebaikan dengan mak bapak, jadi alim. Peluk mak, cium mak, tengok mak dapat pahala. Dia pun balik rumah raya. Bila nak datang balik semula Kuala Lumpur ni, dia pun cium mak dia, peluk mak dia macam hak ustaz ngajar Kuala Lumpur tu. Mak dia pun menangis sekuat-kuatnya. Dia kata, "Kenapa mak nangis?" "Sebab mu seumur hidup mu tak pernah buat macam ni. Mak rasa macam mu nak mampu dah," dia kata. Kata mak dia kan. Boleh tahan mak dia kan. Jadi sebab tak pernah buat. Kita kalau benda-benda yang jarang buat kat rumah kan nampak pelik kan. Nampak pelik kan. Jadi sebab itulah orang-orang alim, keutamaan orang alim berbanding dengan orang abid macam bulan purnama daripada bintang-bintang yang lain. Sebab tu bila kita mengaji agama ni, kita jadi faqih, jadi faham. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ni doa Nabi baca pada Ibnu Abbas. Akhir sekali Ibnu Abbas jadi salah seorang sahabat Nabi yang paling alim di dalam bidang tafsir Quran. Jadi tuan-tuan ada anak cucu kena baca doa ni tiup atau hubun-hubun anak ni kan. Allahumma faqihhu fid din kalau anak lelaki. Kalau anak perempuan, cucu perempuan, Allahumma faqihha fid din. Kalau sendiri nak tiup atau hubun-hubun macam mana? Jadi Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau sendiri ni dah, maka baca sangat berkat, sangat berkat. Maka sebab itulah kita kata, kalau kita orang yang ngerti agama, kita boleh beza mana yang salah, mana yang betul. Itu asas kepada agama. Banyak perkara dalam kehidupan kita ni kadang kita banyak yang tak tahu. Banyak yang tak tahu. Kita rasa macam tahu dah, betul tak? Kita rasa macam tahu. Tambah yang geng-geng datang mengaji pun banyak yang tak tahu. Ilmu agama ni lagi mengaji, lagi banyak yang jahil, betul tak? Lagi mengaji, lagi bodoh. Lagi mengaji, lagi rasa bodoh. Lagi mengaji, lagi rasa bodoh. Betul tak? Ada orang baru mengaji, baru datang 2 kali, rasa alim lah kan? Mengaji ni, lagi rasa bodoh. Lagi mengaji kitab tafsir, lagi rasa jahil. Lagi mengaji hadis, lagi rasa banyak lagi benda yang kita tak tahu kan? Saya ambil contoh. Tuan-tuan yang datang kuliah tiap-tiap minggu ni nampak muka ni, geng-geng datang kuliah tiap-tiap minggu ni kan? Kalau buat macam baru ni di surau Taqwa, dekat dengan Pangrove, kawan saya dia mengajar anak tu. Dia kata tuan-tuan ni banyak tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari datang kuliah ni, rasa nampak macam alim. Ustaz tu malam tu dia kata kita tak ngaji kitab, tapi malam ni
kita test seorang-seorang baca Fatihah pakai mikrofon. Pakai mikrofon. Sebab dia kata bimbang nanti tuan-tuan baca mengaji Quran, baca Fatihah dalam semayang tak betul, tak sah semayang. Turun daripada flat ni berapa tingkat sini? 7 tingkat. 9 tingkat. Nak naik pun jauh, nak turun pun jauh. Kena lift rosak lagi jauh. Tiba-tiba tak sah semayang. Kemudian akhirnya test seorang-seorang. Gelisah habis pakai nak lari habis. Nak lari Tok Bilal kunci pintu dia dah. Tok Bilal pandai mana tu pakat dengan Tok Imam kan. Kunci pintu. Akhir sekali test seorang-seorang tuan-tuan. Dengan mikrofon. Tahu apa jadi? 80% kena repair balik bacaan Fatihah. Kalau malam ni kita berhenti kat sini, kita test seorang-seorang. Rasa aku datang kuliah sekali lagi memang tinggal aku seorang saja. Betul tak? Betul tak? Akhirnya ustaz tu apa jadi? Minggu depan dia datang memang sungguh tinggal Tok Imam dan Tok Bilal, orang yang pakai tak datang bidang. Sebab apa? Orang kita ni takut mungkin cara tu tak berapa kena lah agaknya, macam downgrade orang kan. Macam downgrade. Jadi elok kalau nak test bacaan ni belakang-belakang dalam semua sana orang tak dengar kan. Jadi kalau depan macam ni mungkin banyak salah kan. Baik. Sebab kemarin ada orang SMS saya daripada Sarawak. Dia tanya saya, pada dia ni ustaz, cikgu kafar, ustaz kafar. Dia tanya saya, ustaz, kalau kita mengaji dalam hati saja, waktu semayang, kita mengaji dalam hati, sah tak semayang kita? Kan? Dan hati senyap je. Kan? Sedar-sedar rokok sujud, sah tak semayang? Jawapan tak sah. Rukun bacaan minima kena dengar telinga. Itu sebab tu kena mengaji banyak lagi. Kitab-kitab semayang, tuan-tuan mengaji berapa puluh dah kitab semayang? Kitab tentang semayang, berapa puluh kitab dah mengaji? Banyak lagi kan? Kadang-kadang satu pun tak habis lagi kan? Kita duk pertikai pasal tahiyat mana satu yang betul pun sampai sekarang tak tahu lagi kan? Ada orang pusing macam ni. Ada orang pusing angkat gini. Ada orang angkat gitu je. Mana satu yang betul kan? Ada setengah lagi teruk. Dia dah angkat tangan macam ni. Tengah tahiyat elok-elok, tiba-tiba rasa gatal kat sini nak garu, tukar tangan kiri pula angkat. Itu memang bengong sungguh dia orang. Tukar tangan kiri kan. Dia boleh panggil terror lah tu kan. Sebab tu kita tak tanya yang lain lagi kan. Kalau tanya yang lain lagi pasal rukun semayang, pasal rukun wuduk, oi lagi pening agaknya kan. Ada orang ambil wuduk kat luar, kemudian baru nak masuk masjid terpijak tai ayam. Batal tak wuduk? Pening dah kan. Jangan kata pijak tai ayam lah, lepas ambil wuduk terpijak tai orang, lagi hebat kan. Batal tak wuduk? Sebab ada orang lepas tu dia pergi basuh tai ayam, lepas basuh tai ayam ambil wuduk semula. Kita tanya kenapa ambil wuduk? Tadi terpijak tai ayam. Terpijak lah tai gajah ke tai dinosaur pun tak batal lah semayang. Dah pening dah kan. Semayang batal kalau ada najis. Air semayang terpijak najis tidak membatalkan air semayang. Setuju atau tidak? Cuma tak boleh bawa semayang, kena pergi basuh kaki. Kalau najis tai babi kena sama. Kalau najis tai anjing kena sama. Kalau tai orang kena basuh sampai hilang sifat dia air dia. Tapi ada orang yang tak ngaji kan. Jadi macam tu lah. Jadi macam tu. Kita tanya lagi. Tengah-tengah semayang. Ada beberapa surah saya sebut benda ni. Tengah semayang tiba-tiba rasa ada makanan dalam mulut. Tuan-tuan tengah semayang isyak sekejap lagi. Sebelum isyak tadi, sebelum masuk kuliah, makan Kentucky Fried Chicken. Semayang isyak sekejap lagi, rasa-rasa ada lagi. Tak banyak mana, seketul lagi dalam mulut. Kalau telan, batal semayang tak? Batal. Habis macam mana nak buat? Boleh tak tengah semayang ludah? Tengah semayang boleh tak? Pernah tak berlaku sini? Agak-agak belakang kan? Macam mana nak buat? Tengah-tengah sembahyang rasa nak ludah. Nampak ilmu ni kecil nampak pasal bab semayang. Tengah semayang jemaah ni tiba rasa nak ludah. Bila nak ludah, boleh tak meludah dalam semayang dari sudut hukum agama? Boleh ludah? Mana tak biasa buat. Jawapannya boleh. Kalau tak ngaji memang pelik, tak? Tak ngaji memang pelik kan.
Boleh ludah dalam poket boleh kan? Dalam sapu tangan boleh, dalam poket lagi bagus kan? Pakai baju Melayu lagi banyak poket kan. Mula-mula penuh kan yang atas tu kan? Dah penuh atas, rasa penuh dah, ambil yang bawah pula kan? Penuh kan tu. Boleh tak? Boleh. Sebab najis, apa ludah tidak najis. Itu disebut kan? Yang haram dalam surau tak boleh ludah. Kalau ludah atas kapet haram. Sebab apa? Mengotorkan surau adalah haram. Habis itu nak ludah dalam sapu tangan. Wah, keluar sapu tangan, lepas tu kena semayang bawa sapu tangan. Ataupun kata sapu tangan tak ada, bawa tuala lagi, bagus kan. Tuala macam hotel tu betul. Senang kan. Jadi boleh kan. Itu antara benda-benda benda-benda yang nampak kecil tapi kita kena mengaji. Sebab tu orang-orang alim akan didoakan oleh para malaikat Allah. Kemudiannya kelebihan para alim ulama berbanding dengan orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, maka bagaikan bandingan antara bulan purnama dengan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Nabi ni, para nabi tidak mewariskan harta benda berupa wang ringgit, dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. War rasulan ilma faman akhazahu akhaza bi khazzin wafirin. Dan barang siapa yang merebut ilmu, berarti mereka mendapat bahagian dan keuntungan yang besar sekali di atas muka bumi ini. Jadi sebab itulah muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik pada perkara itu, saya nak ajak tuan-tuan melihat satu perkara yang disebut oleh Nabi berkaitan dengan kehidupan manusia atas muka bumi ini. Ada 4 golongan manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin abdin razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fi haqqan fahaza bi afdalil manazil. Kata Nabi SAW, dunia ni dimiliki oleh 4 golongan manusia. Jadi kita tengok kita duduk golongan mana. Yang pertama sekali kata Nabi SAW, hamba yang diberikan oleh Allah rezeki berupa harta benda dan juga ilmu pengetahuan. Ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagikan harta benda, kaya raya. Dalam masa yang sama Tuhan juga bagi ilmu pengetahuan pada dia. Lalu dengan harta dan pengetahuan tersebut menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan harta dan ilmu tersebut dia membina silaturahim. Kemudian bergiat beramal tentang harta dan ilmu tersebut kerana Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan yang diberikan harta benda yang banyak dan ilmu pengetahuan yang tinggi, maka mereka ini adalah golongan yang paling tinggi kedudukannya. Paling tinggi kedudukan. 2 hari lepas saya pergi ke Brunei Darussalam. Pergi ke Brunei. Sampai sana rasa macam tak nak balik rasa. Sebab apa? Negara dia ni rakyat tak ramai. Dalam 400,000 orang je. Tapi begitu tenang. Hasil minyak. Kita masuk jalan raya Miri dengan Brunei ni beza langit bumi. Beza. Tar dia ni beza. Rakyat hidup makmur. Yang ni yang dipanggil baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Negeri yang aman damai, mendapat rahmat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Tuhan buat minyak 53 sen saja. Minyak. Kita RM2 ke? Saya beli minyak, saya tak pernah tengok berapa lantaknya kan. Sebab apa? Kadang-kadang tengok minggu ni, minggu depan turun. Kemudian minggu depan naik 2 kali ganda. Minggu 2 kali naik 2 kali ganda kan. Jadi elok beli minyak tak payah tengok, isi saja. Penuh-penuh, tak penuh sudah. Saya tengok kat sana 53 sen. 53 sen. Rasa ingat bulan depan nak pergi pindah duduk Brunei dah kan. Jadi tuan-tuan kalau rasa menyampah duduk di MZ ni, pindah duduk Brunei kan? Di Brunei negara dia, raja dia bagi semua rakyat akan dapat sekali pergi haji, semua hidup sekali.
Jadi kalau yang mana nampak queue lambat lagi tu gaji, daftar kat Kelang sekarang ni, kalau daftar tabung haji 45 tahun baru naik nama. Jadi kalau nak cepat pergi Brunei. Jadi tuan-tuan jadi daftar jadi rakyat Brunei. Kemudian duit raya. Duit raya ni kerajaan Brunei bagi $7,000 Brunei. Duit raya satu rumah. Satu rumah bukan 500 bagi berim. Tersebut kan. Yang dapat ambil dah, itu rezeki, jangan tolak pula kan. Jangan tak ambil, itu kan rezeki kita. $7,000 Brunei tiap-tiap tahun. Tuan-tuan, $7,000 Brunei ni kali dengan 3.4, 24,000 duit raya. Sebab tu saya rasa macam nak pindah sana dah kan. Duit raya kan. Kemudian kalau bulan-bulan Ramadan, orang datang semayang bulan Ramadan dapat duit $30 kali dengan 3.4. Ada orang miri pergi semayang ke Brunei. Orang miri masuk sempadan pergi semayang Brunei ni. Sebab semayang bukan nak semayang sangat, nak duit $30. 30 hari sebelum dapat duit raya tuan-tuan. Satu malam $30 ni, kadang-kadang $20, kadang $30. Kalau $20, RM70 satu malam. RM70 satu malam. Kalau kali dengan 30 hari, 7 kali dengan 3, bukan 2,100. 2,100 lepas dah. Setakat nak balik-baling Kedah tu lepas dah duit kan. Jadi saya ingat tahun ni saya nak pergi terawih di Brunei kan. Nak ajak geng-geng amazing ni pergi sama. Kalau mengaji Quran lain pula. Bulan Ramadan mengaji Quran lain pula. Sebab raja dia kaya. Raja dia kaya. Sana dia tak ada politik pilihan raya 5 tahun sekali. Tak ada. Dia sistem pemerintahan beraja. Sistem pemerintahan beraja. Rajanya kaya. Kemudiannya rakyat ni sakit dapat bantuan kerajaan kan? Kemudian kereta ni murah sangat. Kereta murah sangat. Kereta kita mahal-mahal ratus ribu ni dia dapat separuh harga. Kadang-kadang bukan separuh, 2 paruh kan? Lebih rendah daripada separuh kan? Tu kerana keadilan ni. Saya kata tak ada orang miskin. Tak ada orang miskin. Sebab apa? Zakat tiap-tiap tahun diagihkan sampai orang-orang miskin ni dibangunkan kehidupan mereka oleh kerajaan mereka kan? Kerajaan. Jadi sebab tu seronok tuan-tuan. Saya lebih seronok rasa nak pindah duduk sana. Sebab ada satu undang-undang sekarang ni yang berlaku di sana. Kalau di Brunei mana-mana orang perempuan tak benar suami dia kahwin 2, maka akan didenda. Orang perempuan kena denda. Yang ni aku memang nak pindah duduk Brunei sangat kan. Betul tak? Duduk sini payah betul kan. Rumah saya ada belakang. Kita sebut dah kat dia, rasanya tahun depan nak duduk Brunei dah kan. Biar dia yang kena denda kan. Sebab kat sini kita kata nak kahwin 2, dia kata langkah mayat aku dulu. Main langkah mayat aja kan. Kat sana mana-mana perempuan yang nak kahwin, yang suami dia nak kahwin 2, suami isteri tak bagi, isteri kena denda. Tuan-tuan ada can kan? Ada can kan? Jadi insyaAllah pindah duduk Brunei. Ikut saya ke Brunei kan. 3-4 tahun kita balik sini balik kan. Jadi begitu keadilan yang berlaku. Sebab raja dia adil kan. Raja adil. Saya tengok atas dia punya istana tu, kubah dia tu salut emas tulen. Salut emas tulen atas kubah. Kubah tu sebesar surau amazing ni. Tak ada siapa nak curi pun kan. Try buat kubah kat amazing tengok kan. Berapa hari boleh tahan kan. Jangan kata kubah dengan surau-surau hilang kan. Itulah hebatnya orang kita kan. Di Brunei sekarang ini dia buat undang-undang Islam 100%. Mencuri potong tangan, berzina rejam sampai mati, minum arak. Sebab tu dalam Brunei sebotol arak pun tak ada. Sebotol arak pun tak ada. Kat Malaysia tanah airku, arak di mana-mana saja ada. Tak payah jauh, dalam Sungai Udang ada arak. Speedmart banyak arak, 7-Eleven banyak arak, airport banyak arak kan. Pergilah mana-mana pun arak. Minuman rasmi pada hari ini kan. Mentaka darah arak habis kan. Nampak macam mana? Sebab denda yang ada pada mahkamah syariah hari ini tak padan nak denda, menyebabkan manusia takut untuk minum arak. Sebab tu kita cadang, kita kata kita nak sokong rang undang-undang 355 ni. Bukan soal politik, tapi soal akta mahkamah syariah yang ada pada hari ini.
Setakat dendanya 300. Orang minum arak denda 300. Apa kejadahnya dia kata kan? Gaji dia 30,000, 40,000, denda 300. Tak kedarah bukan minum lagi, duduk dalam tong arak terus. Sebab tu kita kata kena naikkan undang-undang ini. Tapi orang tak setuju. Ada orang yang membangkang. Habis nak buat macam mana? Nak ceramah. Ceramah pada geng arak ni dia tetap minum, dia tak pernah mari kuliah maghrib ni kan. Dia jarang datang kuliah maghrib kan. Sembahyang Jumaat pun jarang geng-geng tak kedarah arak ni kan. Sebab tu saya, kalau tuan-tuan nak tengok boleh ikut saya sekali kan. Ikut saya pergi ke Jalan Sultan Ismail pukul 2 pagi. Jangan datang pukul 2 tengah hari. Pergi pukul 2 pagi tengok anak-anak muda. Pergi ke Bangsar sana, kelab malam keliling Masjid Bangsar tu ada berpuluh kelab malam. Cuba perhati tengok pukul 3 pukul 4 pagi anak-anak muda keluar daripada kelab malam ni. Maka nak buat macam mana? Perlu pada undang-undang. Kita tengok kerajaan Brunei hari ni, orang tak pakai tudung. Saya percaya ada orang tak pakai tudung sana, tapi bukan rakyat dia. Rakyat dia orang tak pakai tudung, ada undang-undang sekarang ni akan di-counselling, tak berubah juga denda. Baru dia jadi hebat kan? Sultan adil, Sultan rendah diri dengan rakyat ni. Berjalan, rakyat susah pantang dengan rakyat susah. Sebab tu kita kata orang yang hebat, negeri makmur, kemudian ekonomi melimpah ruah. Baru ni orang kata bila laksana peraturan Islam, nanti habislah minyak tak ada, Allah buka jalan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk di bumi ini mereka ni beriman, bertakwa kepada Allah, jika penduduk sebuah negeri, sebuah negara, sebuah tempat, sebuah daerah, sebuah kampung, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Barang penduduk di satu tempat beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah, Allah datangkan rezeki daripada langit mencurah-curah keluar daripada bumi. Lepas buat peraturan Islam, keluar minyak 6 lagi telaga minyak daripada Brunei. 300 tahun pun tak habis. 300 tahun tak habis. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita sekarang ni minyak habis dah. Habis pun jam dah. Baru ni saya ada kawan-kawan duk Petronas, kata dalam tempoh terdekat ni akan pecat semua kaki tangan Petronas 60,000 orang. 60,000 orang. Dulu orang kerja Petronas, anak kita kalau keluar universiti mengaji dapat tajaan Petronas, oh yang tu memang melompat dan mak daripada tingkat 9 terjun bawah ni kan. Anak dapat beasiswa tajaan Petronas ni terjun tak sedar dari tingkat 9 terjun. Sebab apa? Sebab nampak anak ni akan jadi orang yang kaya. Orang Petronas, kerja Petronas, kaki tangan Petronas, kerja 2 bulan dapat bonus, kerja 2 bulan dapat bonus, kerja 2 bulan dapat bonus, 6 kali setahun, 6 kali setahun bonus. Sekarang ini bonus pun tak ada, benda tak ada, nak buang orang. Orang yang meniaga offshore, meniaga minyak, semua habis ni. Tukar bidang dah, tukar buat kontrak bangunan balik. Sebab apa? Sebab Tuhan uji dengan perkara itu. Maka sebab itu kita tengok rakyat di negara Brunei sebagai satu contoh. Apabila rajanya berilmu, rakyatnya juga berilmu, agama dihidupkan, beasiswa untuk mengaji free sana, free semua free kan? Belajarlah apa pun free. Kalau tahfiz Quran lagi free. Sultan Hasan Al-Bolkiah bayar kan? Free. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa keberkatan hidup apabila berilmu. Sebab tu kita ni tak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi golongan nombor 1. Payah nak jadi. Yang Allah bagi harta dan Allah Subhanahu Wa Taala juga bagi ilmu. Ramai orang yang Allah bagi harta, golongan yang kedua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqulu law anna li malan la 'amiltu bi 'amalin fulanin fa huwa bi niyyatihi fa ajruhuma sawa'un. Golongan kedua, Tuhan bagi mereka ilmu tapi Tuhan tak bagi harta. Dengan ilmu mereka boleh bimbing diri walau duit tak ada jadi orang miskin hina dina. Mereka boleh pimpin diri mereka. Kemudiannya mereka berazam dalam diri, kata mereka, kalaulah saya dapat harta macam orang kaya-kaya lain dapat, saya juga akan jadi orang yang kuat dermanya kepada Islam. Lalu kata Nabi, geng nombor 2
harta tak ada, ilmu ada, maka kata Nabi, pahala mereka golongan 1 dengan 2 sama. Walau kita nak sedekah tak boleh, golongan 1 mereka ada duit, mereka boleh sedekah. Kemudiannya, walaupun kita nak tolong orang tak boleh, orang tolong kita, tapi ada ilmu, walau tak ada harta, dan kita tak boleh nak sedekah macam orang kaya buat, tapi pahala kata Nabi sama dengan orang-orang yang kaya yang ada ilmu. Jadi payah Tuhan ni nak bagi kita ni ada ilmu kaya ni jarang. Di kalangan sahabat Nabi ramai. Sebagai contoh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Allah bagi dia ilmu banyak, Allah Subhanahu wa taala bagi kaya. Sayyidina Uthman ilmu banyak kemudian kaya. Talhah bin Ubaidillah ilmu banyak kemudian kaya, kan? Kita belum tentu, kadang-kadang ilmu tak ada kemudian kaya pun tidak. Ni golongan 4 kata Nabi, kan? Ada kadang-kadang banyak ilmu tapi tidak kaya, itu okey lagi. Ada orang yang banyak harta, golongan 3 yang disebut oleh Nabi SAW, golongan yang ketiga, wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu 'ilma fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahmahu wa la ya'lamu lillahi fi haqqa fahaza bi akhbasil manazil. Golongan ketiga, Tuhan bagi harta banyak tapi Tuhan tak bagi ilmu, akhir sekali mereka menderhaka pada Allah dengan harta mereka dan tak dapat hidayah, mati macam Qarun. Lalu kata Nabi, golongan ini yang paling teruk sekali kedudukannya di dalam dunia. Adapun golongan yang keempat kata Nabi, wa 'abdin lam yarzuqhu wa 'abdin lam yurzuqullahu malan wala 'ilma fahuwa yaqulu law annani malan la 'amiltu fihi bi'amalin fulanin fahuwa biniyyatihi fawizruhuma sawa'un. Golongan yang keempat iaitu ilmu pun tak ada, harta pun tak ada. Maka kata Nabi, golongan ni ilmu tak ada, harta tak ada, tapi dia berazam dalam dirinya, kalau dia jadi orang yang berharta, dia akan membelanjakan hartanya macam orang-orang kaya yang jahil tadi. Maka kata Nabi, golongan 4 dan golongan 3 sama-sama berdosa besar dan berat. Mereka ini, walau geng ni tak ada harta, tak ada ilmu, seorang lagi ada harta, jahil, maka dosa mereka sama saja. Jadi sebab itu kita cadang agar kita duduklah golongan yang pertama, ada ilmu, alim, ada harta, kan? Kita tengok sekarang ni Sari 2 ni, tuan-tuan tahu Agung kita, kan? Agung pening kepala, dia datang Kuala Lumpur, Kuala Lumpur pening habis dah. Dia duduk di Kelantan, tiap-tiap hari dia pergi semayang Masjid Muhammadi. Sekarang ni dia buat apa yang dia buat di Kelantan, dia mari buat Kuala Lumpur. Hari pertama angkat sumpah di Pertuan Agong, pagi besok subuh pergi seorang diri, bawa kereta, tak ada escort, semayang subuh Masjid Kuala Lumpur. Tak pening orang sana. Kapek tak ada, polis tak ada, escort tak ada, seorang-seorang ni pakai selipar Jepun, pakai kain pelekat, pakai jubah, pergi semayang masjid. Kalau kita duduk sebelah dia tak terperanjat, mau pensan tu, sedia elok bagi salam, assalamualaikum, ampun tuanku, kan? Jadi tak semayang, kan? Jadi betul tak? Baru ni lagi hebat, baru ni dia pergi semayang di sekitar Masjid kat Zoo Negara Maghrib. Kemudian lepas Maghrib dia makan di satu kedai dekat dengan jalan nak ke Wangsa Maju tu, Wangsa Malawati. Kedai itu duduk simpang 4 dengan debunya, kan? Dengan debu. Kedai itu saya pernah pergi sebab abang saya duduk kat sana. Dia jual nasi lemak, dia panggil nasi lemak kukus ayam dara, bukan ayam janda, ayam dara, kan? Saya pun tak tahu macam mana dia ukur tu, kita tak tahu, kan? Saya tanya, dia kata ayam janda kita tak main sini ustaz, semua ayam dara belaka, kan? Habis semayang, Agung tu boleh pergi makan kat situ, tepi simpang 4, kedai kampung, bawah pokok, kan? Tak ada aircon, debu penuh, debu kereta ni. Boleh pergi minta nasi lemak situ, duduk kat meja tu. Kalau saya jadi tokek kedai, mau pensan situ juga. Nak angkat dengan apa? Nak angkat polistrin ke? Nak cawan apa? Ui, pening tu, kan?
Tak ada 5 minit polis tahu habis tutup jalan, sekat sana, sekat sini kan. Itu sekali watak dia, sebab dia suka ngaji agama. Sekarang ni orang pergi jumpa dia pun kat istana mesti sebut Allahu Akbar, bukan sebut daulat tuanku, kecuali non muslim. Sebab dia kata dapat pahala. Sebut daulat tuanku apa dapat dia kan. Jadi sebab itu kita tengok ni yang dipanggil manusia allazina yamshuna alal ardi hauna, golongan yang rendah diri. Walaupun ada harta banyak, tapi oleh kerana ada ilmu menyebabkan dia tak sombong diri. Tak sombong diri kan. Jadi saya minta tuan-tuan tolong doa lah agar satu hari saya jadi agung macam tu kan. InsyaAllah kan, kalau saya jadi agung, saya datang surau Amazing selalu kan. Orang tanya, kenapa tuanku datang sini selalu? Dulu saya pernah datang kuliah di sini kan. Jadi kalau saya datang tak payahlah kapet merah, tak payah escort polis, tak payah. Cuma tuan-tuan tolong doa agar ada anak-anak raja mana yang berkenan kat kita kan. Jadi dia ambil kita jadi menantu kan. Kemudian bila bapak dia mati, kita naik sultan kan. Kemudian bila agung mati, kita naik agung pula. Mudah-mudahan kan, berkat doa orang Amazing ni, mudah-mudahan jadi macam itulah tuan-tuan. Kita tidak diuji oleh Allah SWT. Kadang-kadang kalau tak mampu duduk jadi golongan yang pertama, sebaik-baik manusia atas dunia kata Nabi, iaitu ilmu ada, harta ada, duduklah golongan yang kedua. Biar kita miskin hina dina, tak ada harta dunia ni sekejap sangatnya kan. Habis tutup mata, hantar Sungai Sirih, tak guna dah rumah. Tak ada rumah banglo, tak guna kereta, tak guna, semua tak guna. Yauma la yarfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tak ada guna harta nak pinak, melainkan orang yang kembali pada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka sebab tu kalau duduk golongan nombor 2 tak apalah kan? Harta tak banyak, kereta tak besar, rumah pun kadang-kadang menyewa, tetapi Tuhan bagi ilmu. Kerana golongan yang Tuhan bagi ilmu tidak dibagikan harta. Macam juga orang yang ada ilmu dan ada harta boleh infak, kerana dia jadi baik dengan ilmu yang boleh membimbing mereka. Maka sebab itulah kita melihat di kalangan sahabat-sahabat Nabi dulu dia hebat. Okay, saya ambil satu contoh saja. Di kalangan seorang ulama hadis, seorang ahli hadis namanya Abdullah Al-Mubarak. Abdullah Al-Mubarak ini nak tunjuk kerana dia ada ilmu, dia ada harta. Dengan hartanya disebut setiap tahun dia mendermakan sebanyak 100,000 dinar. Tuan-tuan tahu 1 dinar ni berapa ringgit? 1 dinar ni 900 ringgit lebih. 1 dinar zaman dulu, bank negara buat calculation, lebih kurang 900 kata 1000 lah. Kali dengan 100,000 juta. Setiap tahun dia derma sebanyak itu. Abdullah Al-Mubarak, seorang ahli hadis, orang yang faqih hadis tapi kaya. Namun oleh kerana dia ada ilmu dan juga dia ada kekayaan dia itu tak pernah melupakan diri dia pada Allah. Satu hari dia dalam perjalanan nak pergi ibadah haji, sampai di satu tempat terjumpa bangkai burung. Mereka pun geng-geng dia ni pun ambil bangkai burung letak dalam tong sampah. Kemudian kebetulan Abdullah Mubarak ni dia berjalan jauh sikit, kawan dia berjalan depan. Bila dia sampai tempat bangkai tersebut, tempat tong sampah tersebut, ada seorang wanita yang sedang mengambil bangkai burung itu untuk dibawa balik. Dia pun tanya, Abdullah Mubarak tanya, "Wahai puan, mengapa awak ambil bangkai burung ni?" Dia kata, "Tuan, saya tak ada benda lagi yang nak dimakan. Kami 2 beradik hidup dalam keadaan miskin yang amat sangat. Lalu oleh kerana tak ada benda nak makan, akhirnya kami hanya ada pilihan makan bangkai burung ni saja. Kami cari dalam tong sampah." Abdullah bin Mubarak ni dalam perjalanan nak pergi haji. Kemudian dia panggil pembantu dia, dia kata, "Kita ada berapa simpanan duit ni untuk pergi haji ni dalam perjalanan nak pergi ni?" Kata pembantu dia, ada 1000 dinar. Kalau kita nak balik kampung kita, berapa perlu? Kata pembantu dia, 20 dinar saja. Untuk balik bekalan makan sampai kampung kita yang baru berjalan sikit, 20 dinar. Bakinya, lalu kata Abdullah Al-Mubarak, "Sekarang ini awak ambil 1000 dinar tadi, tolak 20 saja. Mana tinggal 980 dinar. Kamu sedekahkan pada wanita ini dan adiknya, dan sekarang ni kita tangguhkan ibadah haji pada tahun ini."
Semua kita pakai balik, tangguh ibadah haji, kerana keperluan ini lebih besar daripada kita melaksanakan haji. Sampai macam tu. Ada tak orang amazing macam tu? Kan? Nak tunggu haji 40 tahun. Sedelok dapat pula kota haji, dapat surat tabung haji, ada orang susah kan? Tak payah pergilah tahun ni 5, kita pergi akan datang lah. Duit haji ni bagi kat orang susah. Kalau ada tertanda nak kiamat ni tu kan? Tak ada. Sama bapak-bapak lain pun tak ada kan? Sebab apa? Kita belum ready untuk buat macam itu. Ini dia panggil Abdullah Al-Mubarak. Banyaklah kisah-kisah yang berlaku di kalangan para tabi'in, para sahabat Nabi. Jadi kesimpulan daripada selalu kuliah maghrib sini pukul berapa? 9. Oh, ingat kata pukul 12 ni kan? Jadi pukul 9 tepat tu. Jadi kesimpulan dia, saya cadang tuan-tuan sekalian, kalau kita tidak dianugerahkan harta, burulah ilmu Allah. Tapi kalau kita dianugerahkan harta, jangan lupa ilmu Allah. Kerana ilmu boleh membentengi diri kita. Ada harta sampai tak lupa diri, tidak sombong, tidak tamak. Kalau kita tak ada harta, ada ilmu, menjadikan kita tidak pernah putus asa pada Allah dan sentiasa mengharap rahmat dan redha Allah di dalam kehidupan kita yang sangat sementara ini, insya-Allah. Jadi saya secukuplah sekadar itu sebagai suatu renungan buat kita bersama pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang dan kita berdoa agar surau Amazing ini akan terus subur dengan cahaya Islam dan juga mudah-mudahan terus menjadi markas membina iman dan takwa manusia dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup dalam keadaan berkasih sayang dan juga berukhuwah Islam, insya-Allah. Jadi saya cukup sekadar itu. Selalu buka soalan ke? Buka soalan. Kita buka lah sekejap. Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada soalan. Oh, banyak ni. Mana pukul 12 tak habis ni? 3 ya. Baik. Mengapakah Nabi yang maksum tidak ada dosa minta orang lain mendoakannya? Ini dipanggil adab. Mana rendah dirinya Nabi ni, maknanya awak macam kita lah, walaupun kita bagus ke apa, awak tolong doa. Lambang boleh jadi keberkatan manusia ni, ada di kalangan manusia yang berkat. Contoh, doa orang yang musafir, doa orang yang kena zalim, doa orang yang berpuasa. Ni doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu Nabi juga kadang-kadang minta doa sahabat agar doakan dia. Jadi walaupun Nabi ni maksum, tetapi dia dalam bab permohonan pada Allah nak menunjuk rendah dirinya, maka sebab itu Nabi minta pada sahabat-sahabat juga turut mendoakannya. Jadi kalau kita doakan orang lain, maka Allah akan makbulkan doa kita. Senangnya teori dia. Kalau kita nak bagi doa kita makbul, banyakkan kita doa untuk orang lain. Kalau tak percaya hari ni, cuba doa orang lain agar sihat. Ya Allah, tengok kawan-kawan di Amazing ni, ada yang anak ramai yang susah. Ya Allah, kau bagilah kegembiraan padanya. Ya Allah, bukalah jalan rezeki buatnya. Ya Allah, cuba tengok rezeki kita macam mana. Kerana kita doakan orang lain, Allah bagi pada kita. Jadi begitulah harapan Nabi. Lagi banyak orang doa pada kita, lagi banyak keberkatan. Bagaimana nak lahirkan cinta pada akhirat bukan pada dunia? Yang pertama, mestilah dengan ilmu. Yang kedua, mestilah dengan ibadah. Yang ketiga, mesti menuruti jalan kehidupan Nabi SAW. Jadi akhirat ini, walal akhiratu khairun wa abqa, walal akhiratu khairun laka minal ula. Kemudian Allah sebut, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cuba perhati ayat ini. Allah tak kata dunia dulu, Allah kata akhirat dulu. Maka sebab itu mencintai akhirat ini, dia harus mesti melalui kefahaman. Yang kedua, kesedaran yang tinggi mesti datang daripada ilmu. Dan juga selalu diyakini bahawa dunia ini tempat yang sekejap sangat, sekadar pentas untuk beribadah kan? Pentas beribadah. Jadi kalau kita terlalai di atas dunia ini, maka habislah peluang kita untuk melakukan ibadah. Jadi nak cinta untuk akhirat, hidup kita dengan dunia jangan terlalu rakus. Jangan terlalu rakus kan? Yang kedua, kita mampu beli rumah banglo ataupun rumah banglo 7-8 tingkat, tapi kita pilih untuk hidup biasa-biasa saja, itu juga cara untuk didik kita cinta akhirat. Yang ketiga, untuk cinta akhirat, banyak fikir tentang akhirat. Sebagaimana Sayyidina Ali sering berdoa pada Allah, ya Allah,
Alangkah jauhnya lagi perjalanan aku ya Allah. Alangkah jauh daripada alam dunia akan singgah alam kubur, tak tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, ribu tahun. Kemudian akan duduk alam mahsyar. Kemudian akan duduk tak tahu syurga neraka yang kekal abadi selama-lama. Maka ingatan pada akhirat ini, sebagaimana Nabi SAW banyak ingat akhirat berbanding ingat dunia. Dunia, kalau kita ingat dunia, dia ada batasnya. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Dunia ini paling akhir. Mana batasnya? Lubang kubur saja. Jadi sebab itu, kita jangan rakus dengan dunia, jangan terlalu tamak dengan dunia, akan menyebabkan manusia otomatik akan cinta akhirat. Itu sebahagiannya. Kemudian bagaimana cara Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpolitik, dan adakah demokrasi cara dianjurkan oleh Islam? Baik. Demokrasi ini datang daripada barat. Cuma zaman dulu kan, boleh tak dia kata demokrasi berpolitik hari ini melalui kaedah pilihan raya? Maka ini dipanggil ijtihad daripada para alim ulama. Ijtihad dalam Islam ni ada yang dipanggil satu hukum daripada sumber hukum daripada Quran. Yang sebut dalam Quran kita ambil, kita terima pakai. Yang kedua daripada hadis Nabi. Kalau tak ada hadis Nabi, kita tengok pula daripada qiyas para alim ulama. Yang ketiga daripada ijma' ulama, dia panggil ijtihad para alim ulama. Maka ijtihad ni kita boleh ambil sumber hukum. Maka politik pilihan raya ini, sistem demokrasi, ada setengah orang tak berapa setuju. Sedangkan ada beratus ribu kitab mengenai yang dipanggil hukum berpilihan raya demokrasi dalam dunia ini. Maka disebut oleh ulama-ulama silam. Cuma zaman dulu mungkin undinya angkat tangan. Cuma sekarang undinya sulit. Mereka kiaskan daripada apa yang berlaku pada zaman sahabat Nabi setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak pilih siapa nak ganti Rasulullah, yang ni tunding jari, yang ni kata Abu Bakar saya cadang Abdul Rahman bin Auf. Kata Abdul Rahman saya tak layak, kita cadang Abu Bakar. Kata Abu Bakar saya pun tak layak, saya ni lemah mentadbir, awak lantik Umar. Akhir sekali bila ada satu dua nama, mereka pakai angkat tangan. Maka itu juga dipanggil kaedah yang boleh diterima pakai, cuma dalam bentuk barunya hari ini dipanggil politik pilihan raya. Jadi ada ijtihad ulama yang meletakkan hukum adalah harus untuk melakukan demokrasi macam tu. Dan Nabi pada zaman Nabi memilih sistem memilih, kemudian melalui politik Nabi adalah melalui peperangan. Jadi sebab itu di dalam menegakkan Islam ini ada dua jalan. Kalau kita nak ikut berpolitik cara Nabi, maka kita berpolitik dengan cara peperangan. Jadi kalau peperangan di Malaysia ni, kalau konteks dalam bentuk berperang, kita nak tegak agama, maka cepatlah kita terbunuh lagi. Maka ulama membenarkan untuk mengambil jalan yang kedua yang dipanggil mawajah silmiyah. Tanpa perang, tanpa bergaduh, tapi melalui jalan ijtihad politik pilihan raya. Maka asalkan Islam sampai. Mana tujuannya menegakkan Islam, tujuannya membangunkan Islam. Maka sebab itu dakwah itu sampai melalui perkara-perkara macam tu. Maka sebab itu maknanya ada dua jalan. Maka kita kalau tak pilih perang macam mujahidin, maka ada satu lagi jalan yang pentingnya dakwah Islam berjalan, matlamat dan mesej untuk menegakkan Islam tercapai melalui sistem politik, dan juga itu juga diiktiraf oleh ulama-ulama Islam. Jadi wallahu a'lam. Okey, habis soalan. Jadi insya-Allah kita berhenti di situ. Mudah-mudahan